Duit kopi, duit teh, duit rokok, makan suap, makan sogok, tumbuk rusuk. Rasuah punya 1000 maksud. Andai setiap kata berlapis makna, kalau setiap kerja bersandarkan harta, kalau setiap amanah dikhianati, tiada ketelusan dan kejujuran bukan mustahil. Tamadun dan peradaban bangsa boleh runtuh sekelip mata. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu memakan, yakni mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan juga jangan kamu menghulur harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim supaya kamu dapat mengambil sebahagian dari harta orang lain itu dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui kesalahannya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ayat surah Al-Baqarah 188 ini yang bermaksud menceritakan tentang orang yang mempunyai kuasa, iaitu hakim yang telah dilantik oleh kerajaan ataupun apa-apa juga organisasi untuk menggunakan kuasanya mengambil harta orang lain dengan kuasanya itu sendiri, dengan cara yang tidak benar. Sebab itulah ayat ini memberikan satu peringatan yang amat besar pada kita bahawa jika kita melakukan perkara-perkara ini, maka ingatlah azab yang diberikan pada kita adalah satu perkara yang kita tidak boleh nafikan lagi. Sekiranya kita melakukan perkara ini, maka bersedialah untuk menerima azabnya. Tidak boleh tidak bahawa Allah Ta'ala itu akan membalas setiap perbuatan yang jahat itu dengan azab ataupun pengajaran yang amat pedih. Sebab itu Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya yang berbunyi, la'ana ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Telah dilaknat orang pemberi rasuah dan juga penerima rasuah di dalam hukum. Dimaksud dalam hukum ini adalah penetapan hukum-hukum, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita di sini bersama-sama untuk mengupas seputar permasalahan rasuah yang kian menjadi nanah dalam masyarakat. Sejarah tidak pernah berdusta. Rasuah umpama api di dalam sekam, musuh di dalam selimut yang menghancur lumatkan tamadun peradaban bangsa. Datangnya tanpa diundang, perginya sukar dihalang. Rasuah ada ketika umpama wabak kuman dalam nurani masyarakat. Rasuah membenih dan menjalar di bumi Allah Subhanahu Wa Taala sejak 1400 tahun dahulu. Kisah Puteri Balqis yang cuba membeli jiwa Nabi Sulaiman tentunya penuh tersirat. Kisah silam membuktikan sejak zaman Nabi Sulaiman, rasuah telah membiak dan bercambah. Menurut kisah, Ratu Balqis membawa hadiah-hadiah iaitu 99 orang gadis cantik, emas dan permata yang dibawa oleh beberapa buah kereta kuda. Hadiah itu adalah rasuah agar Nabi Sulaiman membatalkan tujuannya untuk mengajak ratu itu memeluk agama Islam. Hakikat berlakunya rasuah atau pengambilan rasuah ini sebenarnya telah bermula sejak daripada zaman sebelum Rasulullah lagi, iaitu pada zaman Nabi Sulaiman sendiri, yang mana diterangkan di dalam Al-Quran seperti di dalam surah An-Naml, iaitu kisah berkaitan dengan Puteri Balqis yang dipanggil oleh Nabi Sulaiman menghadap kepadanya untuk diberikan peringatan tentang Islam. Dan ketika itu Puteri Balqis yang menjadi pemerintah kerajaan Sabak ataupun yang sekarang ini terletaknya di negara Yaman telah berpakat dengan menteri-menteri kabinetnya untuk pergi kepada Nabi Sulaiman itu dengan untuk menyerah diri. Jadi para menterinya telah memberikan satu cadangan. Apakah cadangan tersebut? Cadangan tersebut adalah diberikan beberapa orang perempuan yang diriwayatkan adalah sebanyak 99 orang wanita, diberikan kepada Sulaiman, dan juga harta-harta intan permata yang berkuda-kuda menghadap kepada Nabi Sulaiman. Itu adalah satu bentuk rasuah yang telah berlaku di zaman Nabi Sulaiman daripada Puteri Balqis sendiri. Yang mana kita tahu bahawa Nabi Sulaiman itu sebenarnya lebih kaya daripada
seluruh pemerintah-pemerintah yang ada pada masa itu. Kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali berdepan dengan ujian getir ini. Benih-benih rasuah dalam diam cuba disemai oleh musuh-musuh baginda. Hanya keimanan mampu menangkisnya. Para pembesar dan hartawan Arab Quraisy telah mencuba untuk merasuah baginda dengan menawarkan harta benda dan kekayaan agar baginda berhenti dari mengembangkan agama Islam. Kejadian rasuah juga telah berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasulullah, iaitu ketika zaman Mekah itu diperintah oleh Abu Lahab dan juga Abu Jahal, yang mana ketika itu sistem ekonomi Mekah telah dikuasai oleh Abu Lahab ini dan juga Abu Jahal, dan sesiapa yang mempunyai harta yang banyak dan mempunyai keperluan yang tinggi terhadap sesuatu bidang perniagaan itu, maka mereka perlu memberikan hadiah kepada pemerintah-pemerintah di Mekah pada masa itu, dan barulah mereka diberikan peluang. Sebab itulah ketika itu berlakunya yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Dan seterusnya ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu menjalankan urusan-urusan dakwah, ketika di kota Mekah, datang kepadanya satu orang pemuda yang bernama Utbah bin Rabi'ah yang menawarkan kepada Rasulullah SAW itu segala harta dan juga segala keinginan Rasulullah itu ditunaikan. Kita sendiri maklum bahawa urusan dakwah Rasulullah SAW itu dalam mengembangkan Islam amat sukar. Dan ketika itulah Utbah bin Rabi'ah ini mengatakan kepada Rasulullah, ditawarkan segala kehendak Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, jika diberikan kepadaku sebelah tanganku bulan, sebelah tanganku kiri, maka aku tetap tidak akan menerima juga segala tawaran-tawaran yang diberikan itu. Begitulah antara unsur-unsur rasuah yang telah berlaku pada zaman Rasulullah. Bisikan syaitan dan iblis sentiasa melumpuhkan iman umat Muhammad yang lemah. Wang, harta dan pengaruh umpama racun berbisa. Namun kesabaran Rasulullah SAW sangat luar biasa. Sentiasa berusaha mendidik jiwa umat baginda. Berulang kali Rasulullah SAW menegaskan, mengingatkan rasuah itu wajib dijauhi. Ada cerita pernah tercatat seorang pegawai Rasulullah SAW di perbendaharaan negara yang tugasnya sebagai pemungut cukai bertemu baginda untuk menyerahkan hasil kutipan cukai. Telah terjadi apa yang dibimbangkan Rasulullah itu terjadi juga akhirnya pada seorang pegawai perbendaharaan yang bekerjalah, seorang pegawai di bahagian perbendaharaan negara yang menjalankan tugas memungut cukai. Jadi bertemu Rasulullah ni dia bawa ada dia datang pada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ini hasil negara, dan di satu lagi ni pula hadiah yang diberikan kepada saya. Jadi apabila Rasulullah berhadapan dengan situasi tersebut tu, maka baginda pun terkejutlah. Jadi dah terkejut, berubah muka Rasulullah ni, lalu baginda pun menegur. Dia kata, aku sudah mengangkat seorang pegawai untuk satu pekerjaan. Maksudnya dia kata pegawai ni, aku telah mengangkat seorang pegawai untuk pekerjaan ni dan telah diberi bahagian daripada perbendaharaan, maknanya dibayar gaji lah dengan kata ringkasnya, untuk dalam bertugas tu. Tapi ada pula dia kata hak untuk dirinya dan hak untuk negara. Maksudnya kenapa? Adakah Rasulullah, jadi Rasulullah bertanya kepada dia, kenapa mesti ada? Maksudnya Rasulullah bertanya, kenapa mesti ada ini hak untuk negara dan ini hak untuk kamu? Sedangkan Rasulullah kata dah habuan kamu sudah ada. Dan kedua, Rasulullah kata, Rasulullah bertanya, adakah andai kata kamu ini duduk di rumah, duduk di bawah bersama ibu bapa kamu, adakah kamu akan mendapat ganjaran seperti mana yang hadiah yang kamu dapat sekarang? Jadi maksudnya di situ Rasul nak menunjukkan bahawa apa yang dibuat tu salah. Maksudnya ada unsur-unsur rasuah lah. Rasulullah SAW sering berpesan dan mengingatkan. Nasihat baginda umpama air dingin yang mengalir, memadamkan segala api, tamak haloba pemimpin zaman itu. Ketika Rasulullah SAW telah berjaya membina kerajaan Madinah, iaitu nama-lamanya adalah Yasrib, Nabi sendiri mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin yang dilantik olehnya supaya jauhi daripada rasuah. Sebagaimana kisah Nabi Muhammad sendiri ingin menghantar Muaz bin Jabal ke negara Yaman.
Ketika itu Rasulullah SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz bin Jabal, hendaklah engkau jaga kekuasaanmu dan jauhkan dirimu daripada segala keburukan. Yang bermaksud bahawa sebenarnya adalah memfokuskan kepada penyalahgunaan kuasa dari segi bentuk rasuah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai bersama para sahabat menempuh perjalanan hidup yang penuh kerikil, luka dan panjang demi memastikan agama Islam mekar di bumi ini. Mereka berjuang demi agama, berjuang demi syahid. Perang Uhud antara bukti yang mengisahkan perjuangan mereka. 1000 cabaran, dugaan dan tentangan didepani. Rasuah antara musuh yang tersembunyi ketika itu. Kisah Perang Uhud adalah cerita pengorbanan menentang yang batil. Kekalahan tentera Islam di dalam peperangan Uhud sebenarnya boleh kita kaitkan dengan rasuah yang berlaku dalam peperangan itu sendiri. Sebab di dalam tentera Islam pada masa itu terdapatnya seorang munafik, iaitu Abdullah bin Salam, yang menerima upah daripada orang tertentu supaya membawa satu cerita propaganda, membisikkan di kalangan tentera Islam tentang bagaimana pokok-pokok kurma yang sedang menguning, kambing-kambing, unta-unta yang sedang membunting, anak-anak kecil yang akan kehilangan ayah, isteri yang akan kehilangan suami. Jadi hasil daripada momokkan itu menyebabkan tentera-tentera Islam yang lemah imannya berpaling dan lemah semangat, berpatah balik, tidak meneruskan peperangan itu. Dan Abdullah bin Salam ini sebenarnya dia buat begitu kerana ada keuntungan pada dirinya dan kepada pihak tertentu yang sudah tentu mengambil dan memberi upah dengan kadar bayaran yang setakat ini, walaupun sejarah tidak dapat membuktikan kadarnya, tetapi pasti ada berlaku. Terbukti rasuah hadir sejak beribu tahun dahulu. Mengimbau perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan Islam, baginda tidak terkecuali berdepan dengan masalah rasuah di kalangan kaumnya. Ini adalah satu tabiat manusiawi yang memang dalam Al-Quran pun disebut, antara ujian yang paling besar ialah ujian harta, kan? Di samping wanita dan takhta, kan? Di samping pangkat dan juga wanita. Jadi aspek harta ini adalah ujian yang cukup besar. Sememangnya rasuah datangnya di sebalik bayangan, menyelinap mencari sasaran, bergerak sepantas halimunan. Yang pasti hanya kejujuran dan keimanan mampu mengekangnya. Rasulullah SAW mengutuk sesiapa yang memperoleh harta dan wang melalui rasuah. Khalifah Umar Al-Khattab pada masa pemerintahannya juga sentiasa melafazkan perkataan amat berat dan kasar kepada pengamal rasuah. Itu satu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita lihat di sana Allah tidak menetapkan suatu hukum yang qat'i seperti mana mencuri, membunuh. Mencuri ditetapkan di dalam Al-Quran, ya, mencuri itu dipotong tangannya, faqtu aydiyah. Maknanya dipotong tangannya orang yang mencuri. Begitu juga dengan orang yang berzina. Ada hukuman tertentu yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin mi'atan jaldah. Orang yang berzina, perempuan dan lelaki, disebat 100 rotan kedua-duanya. Tetapi dalam bab rasuah, Allah tidak menetapkan hukum-hukum seperti itu. Bermakna apabila Allah tidak meletakkan hukum yang qat'i seperti itu, samalah seperti hukum orang berbohong. Orang berbohong tak ada hukum yang tetap juga. Sepatutnya kalau kita nak katakan berbohong itu patut potong lidah, tapi Allah tak sebut. Bermakna hukuman yang Allah tidak sebut, bagaimanakah hukuman yang sepatutnya dikenakan semasa di dunia,
Bermakna Allah sendiri yang akan mengambil hukuman itu kepada orang yang melakukan kesalahan ini. Hidup berpaksikan wang dan harta. Amanah tugas tak dipeduli. Janji, tembolok kenyang, kocek penuh. Bahang api neraka bukannya tak takut. Cuma tak berapa gerun kerana neraka tak ada depan mata. Pun begitu, apa yang berlaku selepas musibah dan petaka silih berganti, baru jiwa meriting. Hati menyesali. Sayangnya, seluruh anak dan keluarga sudah disuap duit haram. Daging yang tumbuh, darah yang mengalir dan jantung yang menggelepar adalah dari sumber haram. Kita ikuti kisah saudara Johan yang mengakui hidupnya senang seketika tak kala menghadamkan duit rasuah sebagai sumber rezeki. Namun selepas itu, semuanya menjadi sumpahan dalam keluarga. Kerja saya memang berdepan dengan ramai orang. Jaga kaunter, urusan surat menyurat, urusan dokumen penting. Kadang orang nak cepat. Ada satu masa tu, orang hantar dokumen dekat saya dengan kuantiti yang sangat banyak. Semua orang desak saya nak siapkan cepat. Tapi saya ni makan gaji je. Kerja cepat ke, kerja lambat ke, gaji saya tiap-tiap bulan macam tu juga. Sebab itulah, bila ada yang datang hulurkan duit dekat saya dalam sampul, saya dahulukan mereka. Mula-mula memanglah sikit, setakat 100. Tapi lama-lama, saya serasa seronok pula. Sebab dapat duit dengan jumlah yang sebegitu banyak yang memang saya tak sangka sebelum ni. Yalah, siapa ada duit je, boleh terus masukkan dalam akaun bank saya. Kerja garanti siap, garanti beres on the spot. Tapi saya tak sangka, satu hari tu saya terperangkap. Akaun bank saya disiasat. Saya rasa lemah satu badan bila berdepan dengan masalah macam ni. Mak dengan abah saya pula kemalangan. Abah koma. Mak saya pula patah tulang belakang. Adik bongsu saya ditahan di pusat pemulihan dadah. Macam-macam masalah yang saya kena berdepan, yang saya kena harungi. Saya rasa menyesal. Saya tahu ini semua balasan dari Tuhan. Sebab selama ni saya bantu keluarga dengan duit haram. Dalam kategori peringatan Allah datang dalam pelbagai bentuk. Hidup ini penuh makna tersirat dan tamsil. Namun bukan semua orang mudah tersentak dari mimpi yang lena. Bukan semua orang mampu bangkit dan mengaku kesilapan diri. Satu persepsi yang kita kena ingat kepada pemakan rasuah. Kita jangan kita menganggap bahawa rasuah itu menguntungkan. Kita hasil daripada rasuah, kalau kita beli rumah besar, kita takkan rasa besar rumah tu. Kita beli kereta mewah, kita takkan rasa mewah dengan kereta yang kita dapat itu. Kita tetap rasa gelisah. Sebab itu hukuman di atas dunia Allah akan bagi dalam bentuk hilangnya ketenangan. Sebab itulah orang yang makan rasuah, dia tak akan dapat rasa ketenangan hidup di atas dunia. Kalaupun dia kaya, sebagai orang yang gelisah. Jiwanya sentiasa terusik. Jiwanya sentiasa tidak tenang. Dan juga kadang-kadang Allah menghukum melalui anaknya. Contoh, anak dia ditimpa musibah bukan kerana kesalahan anak dia, kerana kesalahan yang dilakukan oleh bapaknya. Tujuan supaya bapaknya boleh menginsafi di atas apa yang dia buat. Inilah satu kezuliman yang telah dilakukan oleh bapa sebenarnya. Allah telah meletakkan kifarah itu kepada anaknya hasil perbuatan bapaknya. Begitu juga seorang ibu atau ayah memberi makan kepada anaknya hasil daripada rasuah. Bermakna dia telah menyuap makanan yang haram kepada
mulut anaknya, satu perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejujuran menuntut keikhlasan. Keikhlasan mendesak ketelusan. Rasuah mampu dibendung jikalau kita berupaya menggilap hati. Jadi apakah kisah di sebalik pencegahan rasuah ini? Bagaimana pula dugaan dan cabaran yang dihadapi oleh mereka yang melaksanakan undang-undang? Nak dapatkan keterangan bagi nak membuktikan satu kes tu susah. Sebab dalam kes rasuah ni, orang yang terima rasuah pun untung, orang yang memberi pun untung. So siapa yang akan bagi keterangan bagi membuktikan kes? Dia kena ada satu saksi yang independen yang boleh mengatakan rasuah berlaku. So nak dapatkan keterangan macam inilah yang agak sukar. Dan setengah-setengah kes tu, kita menghadapi masalah bila kita nak buat tangkapan, kita ni orang marah sebab kadang-kadang perasuah ni dia ada kehidupan yang berlainan. Satu side dia nampak baik, tapi satu side lagi dia mengamalkan rasuah. Bagi pandangan setengah orang, nampak dia adalah baiklah. Dia jadi orang yang penting dalam masyarakat, dalam organisasi pun dia orang penting. Bila tiba-tiba kita dapat buktikan dia adalah seorang yang terlibat dengan rasuah, ramai yang kata kita ni menganiaya, kemudian tak bagi kerjasama, marah. Itu berlakulah. Apabila nafsu serakah mengawal diri yang rapuh dan lemah, amanah dimamah, diratah hingga hancur punah. Yang berpangkat atau tidak, golongan profesional atau marhain, semuanya tidak terkecuali jerat rasuah yang tidak bermata. Tatkala nafsu menguasai diri, hanya keimanan mampu membezakan sempadan dosa. Sama ada seseorang itu berkola putih, dalam kategori kola biru, dalam kategori penyawat awam, dalam kategori pekerja swasta, ya, yang menjadi masalah di sini, ya, adalah bentuk rasuahnya sahaja berbeza. Kan? Misalnya, kita cakaplah perhalusi gini. Kalau dia bekerja kola biru, keperluannya sedikit. Dapat handphone satu, okeylah. Ya? Tukar sport rim satu, okeylah. Perempuan dapat cincin sebentuk, ya? Dapat make up, ya? Kosmetik, ya? Dapat melancong sana sini. Itu je nak. Itu saja. Jadi sikit saja nilai rasuahnya. Ya, kalau dalam golongan ni. Kalau kola putih pula berbeza. Kalau kola putih pula, dia memerlukan expectation hidupnya, kualiti hidupnya berbeza. Saya nak naik kapal terbang juga, tetapi kelas pertama. Wah, ya? Yang tadi tu tak apalah, naik komuter pun boleh lah, janji sampai. Yang ini kelas pertama. Yang ini saya nak kereta sebuah. Ya? Yang ini pula expectationnya, nothing less. Kalau boleh, kereta yang paling canggih, yang paling mahal. Itu dia nak. Sebagai imbalan kepada perbuatannya. Jadi dua-duanya pokoknya, ya, dua-dua mengamalkan rasuah, menerima rasuah, tetapi perbezaannya yang satu ini apa yang dikenaki daripada perbuatan itu atau ketinggalan itu sangat sikit expectationnya, yang satu lagi expectation tinggi. Satu ni boleh bagi RM30, RM50, yang satu ni nak ribuan misalnya. Ini analog yang mudah, ya. Ini sahaja terdapat perbezaannya. Apakah genetik atau keturunan atau mungkin silap asuhan punca rasuah menetas dalam jiwa? Fahami konsep nature versus nurture. Kita akan lebih mengerti mengapa ada jiwa yang ketagih rezeki haram. Psikologi itu sendiri adalah mengkaji proses mental dan juga tingkah laku manusia secara saintifik. Jadi dalam konteks rasuah atau bribery ini, kita mengkaji kenapa manusia melakukan aktiviti tersebut. Apa yang berlaku pada jiwa tadi itu dan mental proses dia itu. Right? Terjadinya rasuah ini dari segi psikologinya adalah the monopoly of power. Kuasa yang dimonopoli. Bila seseorang itu memegang kuasa, mempunyai kuasa yang terlalu lama dan monopoli, maknanya tidak ada kompetitor, chances untuk keterlibatan dalam rasuah adalah sangat tinggi. Nature versus nurture dalam psikologi. Nature maknanya dia memang tak boleh ubah. Contohnya darah.
You kalau darah O, memang darah O lah sampai bila-bila, betul tak? Kalau you pakai jenis yang suka guna tangan kiri lah sampai bila-bila tak? Kanan tangan itu semua adalah jenisnya nature, maknanya semula jadi. Apa yang kita warisi daripada mak bapak kita, katalah mak bapak kita ada jenis contohnya ada perangai suka marah, mungkin kita terbawa-bawa. Tapi ada satu lagi unsur dalam saya dia sebut sebagai nature. Nature ni adalah bagaimana kita mengasuh, bagaimana kita dibesarkan. Ini yang mempengaruhi. Tamadun bangkit, tamadun runtuh. Bangsa terbilang, bangsa juga boleh kecundang. Hanya kerana rasuah. Sejarah tidak pernah berdusta. Tanpa sedar, kitalah pengembala diri menjaga sekawan nafsu daripada membiak di padang kalbu. Rasuah hanya dapat dibendung jikalau kita mampu melawan nafsu diri. Dan hidup ini bukan sekadar harta, bukan sekadar wang ringgit. Namun hidup ini satu perjuangan demi kelangsungan survivor zuriat kita. Renungkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Mohon mengundur diri. Kita bertemu lagi dalam perbincangan akan datang.